السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'. Hadirin hadirat, tuan-tuan mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang penuh dengan keberkatan. Kita dapat duduk sebentar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab kita mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi antara faktor kita diberikan syafaah di hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana kebiasaannya pada malam kita berkuliah di sini, kita akan menyambung bacaan kitab kita Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, pada membicarakan tentang kelebihan dan keistimewaan kedudukan yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tuan-tuan, kita akan menyebut satu lagi kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang sangat tinggi dan hebat yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diletakkan oleh penulis, iaitu kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda Nabi seorang yang sangat mengutamakan, mendahulukan umatnya berbanding dengan dirinya sendiri. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, dia meletakkan antara ciri-ciri yang istimewa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu baginda apabila bertembung ataupun diberikan pilihan oleh Allah kepadanya, baginda akan menggunakan kelebihan itu, menggunakan pilihan itu untuk umatnya berbanding dengan dirinya, mendahulukan umatnya, mengutamakan umatnya berbanding dengan dirinya. Siapa yang paling difikirkan oleh Nabi dalam hidup kita tuan-tuan? Tentu ada orang yang kita duduk fikir ataupun kita duduk utamakan berbanding dengan diri kita, tentu ada. Seorang ayah umpamanya, tidak ada orang yang dia fikirkan melainkan anak-anak dia lebih daripada diri dia sendiri. Secara tabiatnya, fitrahnya, seorang ayah, seorang bapa akan mendahulukan anak-anaknya berbanding dengan dirinya dalam soal kehidupan. Anak dia makan dulu baru dia makan. Dia akan fikirkan tentang keperluan dan hajat anak-anak dia, baru dia fikir tentang diri dia. Apa-apa pun mesti anak-anak didahulukan, diri dia itu dikemudiankan. Seorang ibu juga benda yang sama. Pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang beriman, dia akan dahulukan siapa? Rakyatnya berbanding dengan diri dia. Itu pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang sedar amanah dan tanggungjawabnya. Dia tidak akan makan
sehingga seluruh rakyat di bawah tanggungjawab dia makan. Seperti yang berlaku kepada Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila kita baca sejarah pemerintahan Sayyidina Umar, kita akan dapati ada suatu keadaan yang berlaku di zaman Umar, musim kemarau, di mana banyak kemusnahan akibat daripada keadaan panas yang sangat melampau. Binatang mati, tumbuh-tumbuhan, pokok, tanam-tanaman semua mati. Sehingga Umar menggantung hukuman potong tangan. Masyhur cerita ni. Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri kerana mereka mencuri disebabkan oleh kelaparan yang sangat, tak ada makanan, tak ada duit, dia bercuri. Teruknya zaman tu, susahnya zaman itu. Disebut di dalam riwayat sejarah Umar tidak akan makan, sehingga dia memastikan rakyatnya makan terlebih dahulu. Sebab itu masyhur cerita Umar berjalan di waktu malam, di jalan-jalan di Madinah, dia pergi tengok rakyat dia makan ke tidak. Cerita ini selalu tuan-tuan dengar. Sehingga kata Umar, aku bimbang seekor kambing yang berjalan di atas jalan yang tidak baik. Jalan di Madinah tu kalau ada lubang, kambing tu jalan, patah kaki ke, cedera ke pasal jalan tak elok, jalan ni tanggungjawab siapa? Pemimpin. Kan? Umar kata, aku takut Allah akan bertanya kepada aku tentang apa yang berlaku kepada kambing tersebut. Sebab itu Umar menangis. Dia mendahulukan rakyat dia. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ini berhubung dengan Nabi. Siapakah yang paling istimewa di hati Nabi? Tidak ada jawapan yang lain daripada umat dia. Dan kita akan baca hadis-hadis yang membuktikan bahawa di dalam jantung hati Nabi itu, dalam fikiran Nabi, dalam kehidupan Nabi, dalam tindakan Nabi, dalam setiap keputusan yang Nabi buat, dia mengutamakan umat dia berbanding dengan diri dia dan keluarga dia. Sebab itu orang yang kenal Nabi, orang yang mengenali diri dan hidup Nabi akan sayang pada Nabi. Kalau makan, siapa yang makan last sekali? Kalau kita baca dalam hadis tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis lah, kalau Nabi makan bersama dengan para sahabat, siapa yang akan makan terlebih dahulu? Sahabat. Nabi senantiasa menjadi orang yang terakhir makan. Seperti dalam hadis yang masyhur yang kita baca tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia kata, satu hari aku lapar, pergi jumpa dengan Nabi, tak ada benda nak makan, lapar. Kemudian kebetulan ada orang hantar susu satu bekas. Masa tu aku dengan Nabi ya, dua orang, aku dengan Nabi, orang main hantar susu. Rezeki, kata Abu Hurairah. Okeylah, dua orang kan, Nabi minum sikit, aku minum sikit, kenyang lah, benda tak banyak. Apa Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Nabi mengarahkan Abu Hurairah radhiyallahu an untuk pergi ke masjid Nabi dan memanggil ke semua orang-orang yang belum makan daripada kalangan Ahlus Suffah yang duduk di masjid Nabi itu, mereka tak ada makanan. Nabi kata, kau pergi panggil semua tu untuk mari ke sini untuk minum susu ni. Abu Hurairah masa tu dia agak kecewa lah. Kerana apa? Kerana dia rasa macam chance untuk dia minum tu tipis kan. Pasal apa lah Nabi tak bagi dia minum, lepas tu Nabi minum, yang lain tu yang pi lah kan, dia pesah ke diri lah
Kan? Benda tak banyak, nak panggil buat apa? Nabi suruh. Oleh kerana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an taat kepada perintah Nabi, dia pergi panggil. Apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Hurairah kata Nabi mengarahkan aku untuk memberikan susu itu kepada setiap orang yang ada untuk mereka minum sehingga kenyang. Abu Hurairah kata aku takkan sempat minum daripada susu ni. Nabi kata pergi bagi minum, semua minum. Last sekali, susu masih banyak seperti asal. Barakah. Kadang-kadang perasaan tamak tu yang duk rasa tak cukup tu. Abu Hurairah kata lepas tu, siapa minum? Semua dah minum, semua dah kenyang, semua sengkak. Balik dia lah, tinggal aku dengan Nabi ya. Siapa minum? Abu Hurairah minum. Last sekali baru Nabi minum. Itulah kebiasaan Nabi. Kalau ada apa-apa hidangan, baginda akan memanggil sahabat untuk makan bersama, berjamaah, dan Nabi akan menjadi orang yang terakhir makan. Nabi pastikan orang lain semua dah makan, dah dapat bahagian dia, baru Nabi makan. Ini akhlak, ini dakwah, ini tauladan, ini uswah, ini qudwah, ini role model, ini manusia yang tidak hanya pandai bercakap, tetapi dia buat dan dia tunjuk sikap yang betul. Sebab itu bila orang kenal Nabi, orang baca hidup Nabi, orang tengok Nabi, orang tak boleh marah dan benci kepada Nabi, melainkan orang akan kasih dan cinta kerana Nabi memang buat apa yang dia cakap. Ini cabaran untuk saya dan tuan-tuan. Nampak? Kadang-kadang majlis anak yatim. Majlis apa? Majlis anak yatim. Yang makan sakan anak yang tak yatim. Majlis itu untuk meraihkan anak yatim. Tapi anak yatim taklah raih tahu mana sangat. Yang diraikan tu yang tak berapa anak yatim. Itu kadang-kadang kita menggunakan majlis itu anak yatim, majlis apa semua, tapi sebenarnya untuk diri kita. Ini satu nasihat untuk saya dan untuk tuan-tuan. Nampak? Hadirin mukminin, kita tengok satu hadis Nabi yang dibawa, antara yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Imam Izzuddin dia bawa contoh, dia kata Nabi ni mulia dan hebat, lebihnya Nabi ni dia dahulukan kita. Antara buktinya dia menyimpan doa yang mustajab, bukan untuk dia, bukan untuk keluarga dia. Nabi ni dia banyak doa, dia selalu berdoa, dia kerap berdoa, dia rajin berdoa, dan banyak doa-doa dia yang Allah makbul. Tapi ada satu ketika dan waktu yang Allah Ta'ala telah bagi satu jaminan, doa itu memang confirm mustajab. Yang lain pun semua mustajab, cuma yang tu ada jaminan kata dia akan mustajab. Doa itu confirm Allah Ta'ala akan makbul. Yang lain pun banyak dah Tuhan makbul, tapi tak ada jaminan. Okey, macam kita tengok cerita Aladdin. Aladdin kan boleh minta berapa kali? 3 kali. Tengok tak cerita Aladdin dengan pelita ajaib tu kan? 3 kali boleh minta. Kita akan fikir 3 kali itu semuanya tentang diri kita. Apa-apa peluang pun kalau orang bagi, tentu ini tak salah.
Jadi tentu kita fikir diri kita kan. Tabiatnya macam itulah, fitrahnya macam tu kita fikir diri kita. Tapi bila kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, ada satu bab yang dia panggil al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Quran kata. Daripada perkataan ithar tadilah, wa yu'thiruna. Allah kata dan mereka itu mendahulukan, mengutamakan ithar. Al-ithar. Tuan-tuan kena ada sikap ni. Saya pun kena ada sikap ni. Sikap apa? Mendahulukan orang lain ala anfusihim, di atas diri kita. Di atas diri kita. Contoh, kita naik bas, naik kenderaan awam, kita duduk dapat kerusi. Mari orang tua ke orang tak larat ke, tak dapatlah kerusi. Kita nak ithar tu macam mana? Kita dah duduk, kita buat sengah, buat lena, buat bodoh. Kalau kita celik, sekali orang duk tengok kita apa teruk betul kan. Mangkit lah bagi kat orang tua tu, kita dah kata dia happy, siapa cepat dia dapat lah. Tapi Quran kata wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu mendahulukan orang lain. Dia kata pakcik duduk lah, saya berdiri tak apa, saya muda lagi, kuat lagi, nampak pakcik tak larat lah. Ithar. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi, itu yang dikempen oleh Al-Quran, itu sikap orang beriman, itu perangai orang bertakwa. Macam itulah tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, kita kena belajar asuh diri kita pergi kepada pangkat itu. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, Nabi sebut, likullin nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu wa fi riwayah insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Nabi kata sesungguhnya setiap orang nabi itu bagi mereka da'watun mustajabatun, satu doa yang mustajab. Setiap orang nabi ada satu. Ada satu waktu, satu ketika, satu peluang yang Allah Ta'ala confirm, yang Allah jamin, yang Allah telah sebut bahawa dia akan makbulkan. Whatever yang Nabi itu minta, apa jenis permintaan dia, lagu mana dia minta, Tuhan akan makbulkan. Kalau dia guna, Tuhan akan bagi. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa beza Nabi kita dengan Nabi lain? Peluang semua ada. Pasal kitab kita ni, kitab cerita lebih Nabi kita berbanding Nabi lain. Tuan-tuan kena ingat tema kitab kita, tajuk kitab kita, perbincangan kitab kita ni, kelebihan Nabi kita, keistimewaan Nabi kita yang lebih berbanding Nabi-Nabi yang lain. Tadi sama, likulli nabi da'watun mustajabah. Semua Nabi ada chance itu. Semua Nabi ada peluang itu. Artinya tak ada bezalah Nabi kita dengan Nabi lain. Semua ada. Di mana bezanya? Tak mana beza dia tuan? Tak mana belainnya? Belainnya semua para Nabi tadi ni, para Anbiya alaihimussalatu wassalam telah menggunakan doa mereka ketika di dunia lagi. Nabi Nuh alaihissalam, dia telah gunakan doa dia untuk apa? Minta supaya Tuhan tenggelamkan umat dia. Habis banjir. Dia dah guna dah. Semua para Nabi ni dah guna dah di dunia lagi. Yang tak guna, yang simpan, yang tak ambil peluang itu, yang taruh benda tersebut, hanya Nabi kita saja. Nabi Musa dah guna, Nabi Nuh dah guna, Nabi Ibrahim dah guna, Nabi Ismail dah guna, Nabi Yaqub dah guna, Nabi Sulaiman dah guna, semua dah guna. Semua dah minta, semua dah dapat. Tapi Nabi SAW kata, aku tak nak guna. Aku nak simpan, aku nak taruh peluang dan doa ini untuk aku minta di akhirat, bagi membela, menyelamatkan, membantu
umat aku yang mati dalam keadaan berdosa besar. Kok-koklah dia simpan benda tu untuk dia. Kan? Kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tersentuh hati kita bila tengok kan, apa, ada video kalau tak silap saya, seorang anak kalau tak silap saya, dia pergi sekolah. Saya tak ingat video ni sama ada video orang buat ataupun the real story. Dia pergi sekolah bagi makanan lah, percuma. Ada program ke apa, saya pun tak ingat video ni. Pasal banyak sangat video-video yang sentimental ni, tapi bagus. Di antara negara yang paling hebat buat video yang menarik ni, iklan yang menarik ni, Thailand pandai. Iklan Thailand memang cantik, memang sangat memberikan ibrah, dia panggil pengajaran. Budak ni dia tak makan, tapi dia ambil. Dia tak makan. Bila orang bagi dia ambil, tapi dia tak makan. Dia bawa balik untuk adik-beradik dia di rumah yang tak ada makan. Bukan dia simpan untuk dia makan. Kalau dia ambil, dia tak makan, dia simpan untuk dia makan, untuk dia, kita rasa benda tu taklah pelik, biasalah. Dia kata, "Pasal apa hang tak makan? Aku kenyang." Tu hang ambil buat apa? Aku ambil bawa balik, saya lagi aku lapar. Kan? Artinya benda tu untuk dia lah juga. Taklah hebat mana, biasa. Tapi kalau dia kata, "Pasal apa hang tak makan?" "Aku lapar ni, tapi aku nak bawa balik." Dia tahu di rumah aku ramai lagi tak makan. Kita pun terbit air mata, kan? Kita kata, "Hang ambil lah hak bahagian aku." Nabi SAW, tentu Allah memberikan peluang itu kepada dia. Doa yang mustajab itu Allah bagi untuk dia. Tapi dia kata apa? "InsyaAllah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Doa ini aku simpan dan aku berharap, aku berjanji untuk menggunakannya bagi meminta kepada Allah di atas janji dia untuk aku berikan peluang dan doa itu kepada umat aku. Bila kita baca macam ni tuan-tuan, tidak ada perasaankah kita kepada Nabi? Tak adakah sekelumit cinta dan kasih kita kepada Nabi SAW? Pasal itu orang beriman bila dia dengar Nabi, dia baca sirah Nabi, dia baca sejarah Nabi, dia akan tahu betapa dalamnya cinta Nabi kepada kita, walaupun dia tidak pernah bertemu sua dengan kita. Itu Nabi SAW. Tetapi dia minta satu pada kita. Nabi minta satu, dia simpan untuk kita, dia minta satu untuk kita. Dia sanggup tak guna untuk dia, dia sanggup bagi kepada kita, cuma dia minta satu ya. Dia kata, "Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Dia kata, tak apa, doa ni tak boleh kat aku pun tak apa, tak guna untuk aku pun tak apa, tapi aku nak guna untuk hampa tolong satu ya untuk aku. Aku nak bagi doa ni kat hampa tolong balik untuk aku satu ya. Apa dia? Tolong tu pun bukan untuk dia, tolong tu pun bukan manfaat balik kepada Nabi. Tu dia yang kata Nabi tu. Dia nak bagi kat kita, dia minta kita tolong dia satu benda, yang tolong itu pun sebenarnya manfaat untuk kita. Dia minta apa tuan-tuan? Dia kata, jangan syirikkan Allah. Kerana sesiapa yang mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, terjatuh di dalam perkara khurafat, tahyul, aku tak boleh tolong. Itu masalahnya. Pasal apa dia minta supaya kita tak terlibat dengan syirik tuan-tuan? Pasal itu ahli sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dalam soal syirik ni. Kerana Nabi minta jangan syirik. Sebab siapa-siapa yang terjatuh, terlibat, terjerumus di dalam perbuatan syirik, dia tidak boleh dibantu oleh sesiapa pun. Hatta kan Nabi tu pun tak boleh tolong dia.
Sebab itu kita ingatkan orang pasal syirik ni bukan kita marah, bukan kita benci, bukan kita nak masukkan dia dalam neraka. Kita nak selamatkan dia. Bila satu orang tegur, hang pergi jumpa Tok Bomo ni salah, bukan kita nak lempak dia masuk dalam neraka. Kita nak selamatkan dia. Saya bagi contoh macam ni ya tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan jalan kot tepi pantai, ada longkang, lubang besar. Sayang macam mana? Kita sayang kat satu orang, tuan-tuan, anak kita lalu tepi lubang. Sayang habaq ke sayang tak habaq? Sayang tegur ke sayang tak payah tegur? Lubang besar kita nampak, anak kita duk lari tak nampak, boom jatuh. Dia tahu ayah tak abang. Aku sayang kat hang, tu aku tak abang. Aku sayang kat hang, tu aku tak tegur. Tu aku tak larang. Pasal aku tak larang tu aku sayanglah kat hang. Betul ke tuan-tuan? Sebab itu saya nak bagi tuan-tuan faham ni. Apabila ada orang larang kita, ada orang tegur kita, ada orang perbetul kita, ada orang yang bercakap kepada kita, itu makna dia kasih dan sayang kepada kita, bukan dia benci. Masalah masyarakat kita ni dia faham terbalik. Bila kita tegur, dia kata kita benci. Bila kita larang, dia kata kita marah. Dia kata kita tak suka. Dia kata kita nak bagi dia masuk neraka. Tegur tu tak bagi hang jatuh, dia jatuh. Dia tak terima kasih lah, hang betul-betul sayang kat aku. Pasal apa? Hang biang aku jatuh. Hang tak habang. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh faham. Kalau Nabi sayang kat kita, dia buat apa? Dia tegur. Pasal dia sayang, dia tegur. Dia kata yang ni tak boleh. Perbuatan ni salah, cara ni tak betul, benda ni tak kena. Itu tanda sayang. Tegur itu tanda kasih. Pekaknya sebahagian orang ni, bengaknya sebahagian orang ni, benaknya sebahagian orang ni, apa dia? Dia melihat teguran, nasihat, apa lagi? Teguran, nasihat, apa-apalah sebagai satu bentuk benci dan ni tak suka. Wallahu ta'ala a'lam. Ini satu perkara yang patut diperbetulkan. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Mari kita tengok lagi. Ada banyak lagi hadis yang saya kumpulkan ni khas untuk tuan-tuan pada malam ini, untuk sama-sama kita tengok betapa kasih dan sayangnya Nabi mendahulukan dan memikirkan, mengutamakan kita berbanding diri dia. Tadi satu hadis riwayat Muslim, tadi hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Pada satu hari di zaman Rasulullah berlaku gerhana matahari. Ini hadis-hadis yang saya kumpulkan untuk support hujah kita, untuk sokong hujah kita. Nombor 2. Pada satu hari, kata sahabat, berlaku gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mendung, gelap. Gerhana gelap, mendung kan, dia jadi kelam. Takut tak? Takut. Pasal itu gerhana ni untuk menakutkan manusia. Nabi sebut Allah jadikan gerhana ni untuk menakutkan manusia. Pasal itu bila kita tengok gerhana, sunnah berasa takut, sunnah kita solat, sunnah kita doa, sunnah kita sedekah, sunnah kita khutbah, bukan sunnah kita pergi pesta. Dia buat pesta seronok pula. Gerhana. Kan? Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu, baginda teringat peristiwa yang macam ni kalau dulu tanda Tuhan nak turun bala. Berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Rasulullah bila dia tengok langit kelam, gelap. Hadis sahih Muslim kita duk baca ni. Jadi dia rasa apa? Dia bimbang, dia takut. Itu tanda Allah Ta'ala nak turunkan bala. Kerana dulu pada umat-umat dahulu, kalau mai tanda tu, tanda nak turun bala. Nabi sini duk sehatiah. Nabi sini duk bimbang apa nak jadi ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menunaikan salat gerhana.
Dalam sujud yang terakhir, baginda membaca doa, baginda bermunajat, menangis dengan begitu lama. Pasal itu tuan-tuan tengok sembahyang gerhana lama ke cepat? Lama sembahyang gerhana ni. Nabi start elok-elok jadi gerhana, dia sebut dalam riwayat hadis, punya lama sembahyang, elok habis gerhana pun nak selesai. Itu sunnah sembahyang gerhana ni bagi lama. Pasal itu kita tengok bacaan dia panjang sembahyang gerhana. Daripada kelam kita sembahyang sampai cerah, baru nak habis, baru berhenti. Lepas tu sambung dengan khutbah, sambung dengan sedekah, sambung dengan istighfar, sambung dengan doa. Pasal ni tanda turunnya azab. Nampak? Kemudian Nabi sebut dalam doa dia. Nabi kata, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Tanda apa tuan-tuan gerhana tadi? Tanda turun bala. Tanda Tuhan musnahkan umat-umat terdahulu. Tanda tu mai pada zaman Nabi. Tanda tu apa dia? Gerhana. Nabi kata apa dekat Tuhan? Nabi kata, alam ta'idni, bukankah engkau ya Allah telah janji dengan aku? Nampak? Nabi berdialog. Doa ni dialog. Sebab itu orang yang bila dia berdoa, dia seakan-akan dia bercakap dengan Allah. Pasal itu orang berdoa ni dia merintih. Pasal itu orang yang doa ni dia menangis. Pasal itu orang yang berdoa dia bersungguh. Pasal dia sedang bercakap. Dia duk rasa dia bercakap dengan Tuhan. Pasal orang berdoa dia minta sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan dengar dan dia bercakap. Nabi kata, alam ta'idni, bukankah engkau ya Allah telah berjanji dengan aku, alla tu'adzibahum wa ana fihim, bahawa engkau tidak akan menghancurkan umat ini, tidak akan mengazab umat ini, wa ana fihim, selagi mana aku berada di kalangan mereka, selagi mana aku hidup bersama dengan mereka, selagi mana hayat aku ada, engkau dah janji tak akan turunkan bala. Nampak? Nabi sebut tentang siapa? Nabi sebut tentang kita. Sebab itu salah satu penghalang bala, Nabi bersama dengan kita. Sekarang Nabi tak ada dah. Apa dia lagi yang kita boleh ada? Tuan-tuan, yang pertama, Allah janji kalau Nabi hidup, Nabi ada, Allah tak akan turun bala. Musnah umat ini tidak akan berlaku kalau Nabi ada. Sekarang Nabi tak ada. Hanya ada satu sahaja yang menghalang bala daripada turun. Yang Quran sebut, ada satu lagi faktor, punca penyebab Allah Ta'ala tak akan musnahkan umat ni. Selagi mana ada golongan ni, selagi mana ada kelompok ini, selagi mana ada kumpulan ini, Allah tak akan musnahkan umat ini. Kalau ada pun sikit-sikit ya, tak jadi macam Nabi Nuh, tak jadi macam Nabi Lut, tak jadi macam Nabi-Nabi sebelum ni, cerah habis. Pertama, Nabi Muhammad ada, still life, still ada, tak turun. Nabi dah tak ada. Faktor yang halang tu dah tak ada dah. Ada nombor dua yang ada lagi, yang kita kena ada, yang kita kena wujudkan, iaitu masih ada orang-orang yang beristighfar di dalam masyarakat dan umat ini. Quran sebut benda tu. Quran kata selagi mana ada manusia, orang yang senantiasa istighfar, astaghfirullah, aku tak akan musnahkan umat ini. Tapi kalau ketika mana tak ada lagi orang istighfar, tidak ada lagi mulut-mulut yang melafazkan istighfar, ketika itu sudah tidak ada penghalang, melainkan azab akan turun pada bila-bila masa. Istighfar. Nampak? Kemudian Nabi kata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang pertama, engkau berjanji tidak akan mengazab dan menurunkan bala, memusnahkan umat ini ketika aku hidup bersama dengan mereka. Yang kedua, engkau berjanji kepada aku untuk tidak memusnahkan mereka, mengazab mereka, menurunkan bala ke atas mereka dalam keadaan mereka memohon ampun, beristighfar kepada engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Pasal itu kita kempen, perlih kempen. Kita suruh seluruh negeri kuat berzikir. Tuan-tuan tengok ada signboard, billboard, banner apa semua, suruh ajar baca Sayyidul Istighfar.
Saya tengok tak mana tak tahu. Punya besar banner. Jadi orang yang main perlis ni selain daripada dia pergi tengok tempat-tempat menarik, dia perhati juga banner-banner tu supaya dia balik negeri dia mulut tak capui pelik sangat. Mulut tak jadi jahat sangat kan. Antara akhlak manusia ni, jangan cakap benda yang orang tak cakap dan jangan tuduh benda yang orang tak buat. Kalau tuan-tuan tengok tang mana ada, tuan-tuan perasan tak tang mana ada billboard besar istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan perasan tang mana? Sayyidul istighfar, sekali pagi sekali petang. Tuan-tuan perasan tak? Baca tak? Dia kata kami haraplah ustaz tu imam baca padanlah. Kan? Kita halal begitu kan? Tak apa. Pasal itu manusia, bukanlah manusia. Lepas tu sebahagian manusia ni dia harap ni watak-watak seperti tekong. Tekong, bukan tekong takraw. Kita perlis ni kita tak ajak budaya tekong. Perlis negeri yang tak ajar budaya tekong. Budaya tekong, ketului. Ni semua bahasa perlis, tak payah buat perak. Tak payah buat pedia ni, tak payah ni bahasa perlis. Yang cakap pun orang perlis. Ketului, tekong, apa lagi? Tak ada, kita tak ada. Istighfar, istighfar. Mari sembahyang raya, Allahu akbar. Mari duduk dalam masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar. Saya kawan masuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. Sampai sembahyang raya. Tak payah. Mai awal pukul 8. Pukul 8. Muak. Pasal apa hang tak takbir? Tak start lagi. Ni bukan kereta api nak tunggu start. Hang mai hang mula lah. Perlis tak ada budaya start-start ni. Perlis tak ada budaya tekong ni. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tak ada. Siapa mai? La ilaha illallah. Siapa mai istighfar? Tangan duk buat koroi pelik sangat. La ilaha illallah pun tak erti ke? Nak sebut la ilaha illallah pun nak tunggu tu imam dulu ke? Bukan suruh baca tabarakalladzi, suruh la ilaha illallah. Tabarakutlah tak erti. So kita mula mari istighfar lepas sembahyang, lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah tunggu tu imam, tak payah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lagi dia tulis apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagi dia tulis apa lagi? Subhanallah 33 kali. Takkan tak reti. Takkan nak tunggu tu imam. Tu imam allow dia takat salam ya. 850 takat salam. Lepas tu tak bayar dah. Ha? Dia buat tunggu dah. Istighfar. Masing-masing kuat suara. Bukan kuat jama'i, bukan jama'i. Kuat, tetapi nafsi, fardiyah. Hadirin mukminin, itu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menangis di dalam doanya. Tetapi tangisan Nabi bukanlah kerana kepentingan dirinya, bukanlah kerana kepentingan keluarganya, bukanlah untuk anak isterinya, bukanlah untuk adik-beradiknya, tetapi apa yang disebut oleh Nabi, apa yang menyebabkan Nabi menangis, apa yang menyebabkan Nabi susah hati? Allahumma ummati, hadis sahih Muslim. Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah ya Tuhanku, urusan umat aku. Ya Allah ya Tuhanku, urusan umat aku. Ya Allah ya Tuhanku, urusan umat aku. Ummati, bukan diri dia, umat dia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca lagi hadis pada malam ini tuan-tuan. Kita tengok dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad ni yang kata Nabi ni bukan soal doa ya. Bukan dalam soal doa ya. Kadang-kadang doa kita boleh doa kat orang lain, tapi dalam soal kebendaan kadang-kadang yang ni kadang-kadang doa kita boleh doa kat orang lain. Tapi bila mai bertembung tentang kepentingan ni kan,
bertembung mai tang benda atau benda ringgit, duit ringgit ni kadang-kadang susah juga kita nak apa, nak dahulukan orang lain. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil sikit ya tuan-tuan, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 3-4 hadis kita baca malam ni, minta tuan-tuan ingat pasal poin dia, bukti Nabi sangat sayang kat kita. Ja'at imra'atun bi burdatin qalat ya Rasulullah inni nasajtu hadhihi bi yadi aksukaha fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad, datang seorang wanita membawa selendang, membawa kain selendang. Kain inilah kain pakai selendang, burdah ni kain pakai budaya Arab kan, pakai burdah tu. Qalat, kata wanita tersebut, wahai Rasulullah, aku telah menganyam kain ini dengan tanganku sendiri. Tu dia jahit, dia anyam dengan tangan dia, bukan dia beli, dia anyam sendiri. Dia nak habaq kata dia buat itu untuk Nabi. Dia kata, aku buat, aku anyam, aku jahit dan tenun dengan tangan aku untuk aku beri engkau memakainya. Maka Nabi, kata Sahal, mengambil burdah tersebut muhtajan ilaih, kerana Nabi juga tak ada kain, kira elok lah, memang Nabi pun tak ada, dia pun apa, ambil. Fa kharaja ilaina wa innaha idaruhu faqala rajulun minal qaum. Perempuan tu mai bagi, Nabi ambil. Pertama, Nabi tak pernah tolak kalau orang bagi hadiah. Yang kedua, memang Nabi pun tak ada kain, ada lah tapi tak banyak lah, mai pakai. Faqala rajulun, tiba-tiba masa bila Nabi keluar tu, mari satu laki-laki, dia kata, ya Rasulullah, uksuniha, mai kat akulah kain tu. Tuan-tuan, kita mai jemaat, kita keluar dulu, ataupun mari ceramah ke hari apa orang buat makan, kita keluar dulu, kita ambil. Kawan kita tak ambil, kita pun lapar. Setengah orang dia tak lapar, dia ambil pasal orang bagi. Lepas tu dia, orang minta, dia kata, hang ambil aku kenyang lah, tak apalah, yang ni bagus juga tapi tak hebat lah, dapat juga pahala tapi mungkin 70-60 macam tu lah. Pasal apa? Pasal dia pun memang tak mau benda tu kan. Yang Nabi ni muhtajan, Nabi nak kain tu, Nabi perlukan kain tu, Nabi tak ada. Laki-laki ni tuan-tuan, Nabi ambil, dia kata, mai kat saya nak pakai. Kita azan dulu tuan-tuan, sekejap kita tengok kesudahan kain tu boleh kat siapa. Kita azan, sekejap kita sambung hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Allahu Akbar.
Bismillah. Tersambung hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Fa kharaja ilaina wa innaha idaruhu faqala rajulun minal qaum. Berkatalah seorang lelaki daripada orang ramai yang ada, ya Rasulullah uksuniha. Faqala na'am. Dia tengok Nabi boleh kain selendang, kain burdah tu, dia minta, dia kata Rasulullah bagi kat dia. Faqala na'am, Nabi kita ambil. Walha muhtaj, dia juga perlukan benda tu, dia juga nak, dia juga perlu benda tu. Yang ni yang kata wa yu'thiruna ala anfusihim, di atas diri-diri mereka. Benda yang dia nak, benda yang dia berhajat, dia perlukan benda tu. Tapi oleh kerana ada orang minta, dia tak nak kecewakan. Sikap Nabi, dia tidak mahu menolak dan mengecewakan orang, walaupun dia sendiri tak ada. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis thumma raja'a. Dan Nabi duduk, Nabi balik. Fatawaha thumma arsala biha ilai. Nabi pun tawa, lipat kain tu, kirim, pi bagi dekat orang yang minta. Faqala lahul qaum. Tuan-tuan bayangkan, orang tahu kata Nabi tak ada, dan orang tahu baru dapat, dan perempuan tu buat untuk Nabi, dan semua orang tahu perangai Nabi, kalau pi minta dia akan bagi. Benda tu semua orang nampak, perempuan tu tenung mai bagi dekat Nabi. Nabi baru saja dapat, Nabi pun memerlukan benda tu, Nabi pun nak pakai benda tu, Nabi nak guna benda tu, perempuan tu memang buat tenung sendiri. Tuan-tuan, semua orang tahu pasal dia mai bagi depan orang. Dan salah satu perangai Nabi yang semua orang maklum, semua orang tahu, Nabi kalau minta payah tak bagi, tak pernah tak bagi. Jadi kalau kita tahu lagu tu tuan-tuan, apa kalau orang tahu kata kita mudah, lepas tu orang pergi minta, apa maksud dia? Hang ni memang saja nak buat kat dia, nak ambil kesempatan, take advantage, dah tahu dia mudah, hang pergi duk kena dia. Pasal tu kadang-kadang orang mudah berkira ni orang kena dia, nampak? Kemudian dia pergi bagi, dia marahlah sikit, tak apa-apa, tegur dia sikit. Laqad alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Dia berkata laqad alimta. Dia kata hang pun tahu kan, la yaruddu sa'ilan. Nabi ni, annahu sesungguhnya Nabi ni, la yaruddu sa'ilan, dia tak akan tolak siapa-siapa minta. Hang pun tahu, kenapa hang pergi minta? Macam itulah lebih kurang kan. Faqala ar-rajul, laki-laki ni pun explain asbab. Dia bukan saja-saja nak minta, dia bukan saja-saja nak pakai, dia bukan saja-saja nak buat jahat. Dia cerita,
Dia kata ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amut. Dia kata aku nak minta kain yang Nabi pakai tu, burdah yang dia jadikan pakaian dia, selendang dia tu, supaya apa? Aku pun ada kain. Aku bukan nak sangat, tetapi tujuan maksud aku yang aku minta juga, walaupun aku tahu keadaan dia macam tu, litakuna kafani, supaya kain itu menjadi kafan aku pada hari akhirat. Supaya kain itu boleh menjadi kain kafan aku, kerana kain itu telah dipakai oleh Nabi. Tabarruk, yang ni kita panggil tabarruk bi athar. Pasal itu tak betul orang yang kata kita tolak tabarruk. Tabarruk apa tabarruk? Tabarruk maksudnya mengambil berkat. Bertabarruk ni kita dah sebut tabarruk kan, tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah kan, pergi pegang ni, pergi sentuh ni, perbuatan itu dia panggil tabarruk, mengambil berkat. Tapi tabarruk ni bukan semua benda kita boleh pergi duk buat tak ketahuan hala. Tak gitu tuan-tuan, mai tuan-tuan pergi duk sapu tiang ni. Kita tanya pasal apa? Tiang masjid ni berkat. Berkat saya tak tahu. Covid ada. Tuan-tuan jangan duk pergi duk sapu tak ketahuan hala ni. Dia macam dia duk kata kain kelambu Kaabah tu berkat. Wallahu ta'ala a'lam. Kain tu pun ditukar setiap tahun, dibuat, ditenun, dikilang. Kan? Dia tak ada lah. Dia betul lah kelambu Kaabah, tapi mai mana berkat? Berkat itu hak Allah. Allah itu yang memberi keberkatan. Kan? Okey. Kata Sahal, rawi hadis ni, rawi, orang yang riwayat cerita hadis ni, Sahal yang dia yang tengok, dia yang cerita, dia yang sampaikan hadis ni, dia kata apa? Fakana kafanahu, jadi sungguh kain kapan tu kat dia. Maksudnya betul masa kawan tu mati, kain yang balut dia tu kain burdah yang dia minta kat Nabi tu. Nampak tuan-tuan? Tapi saya bukan nak cerita kain burdah hak balut dia tu. Saya nak cerita annahu la yaruddu sa'ilan. Dia tak tolak siapa yang minta, walaupun dia yang dapat, orang bagi dekat dia, dia pun nak pakai, tapi oleh kerana orang minta, dia nak bagi ke orang lebih pada diri dia. Itu Nabi kita. Tuan-tuan ikut Nabi, sunnah dia, tuan-tuan kena amal setakat mana boleh lah. Nampak? Okey. Satu lagi tuan-tuan, kalau kita boleh tengok, Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis lah, walaupun ada lagi 4, 5, 6 hadis, tapi makna dia sama. Saya ambil satu hadis last daripada Jubair bin Mut'im, radhiyallahu an. Hadis ni riwayat Bukhari. Dia kata annahu bainana huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu an-nas muqbilan min Hunain, aliqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Hunain, mailah beberapa orang Arab, al-A'rab, Badui, yas'aluna, mai minta harta. Sebab itu kadang-kadang ada sebahagian riwayat kata sahabat ni, depa boleh kerana Nabi ni satu orang yang payah nak marah, merabut pakaian yang Nabi pakai ni, kadang-kadang sampai berbekah ni. Ada riwayat hadis yang sebut ni sampai lekat bekas, depa tarik selendang, tarik baju Nabi tu sampai depa nak ambil dekat depa tu sampai lekat bekas. Dan Nabi buang bagi. Kata Jubair bin Mut'im, mari yas'alunahu hatta ittaruhu ila samurah. Sampai macam kita lemai nak minta ramai-ramai, sampai tertolak, terperosok Nabi, sampai pah ke tepi, sampai nak terjatuh kan. Fa hafizat ridaahu fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Dia kata kalau aku ada, aku akan bagi. Nabi kata falau kana adadun hadhil ghidah na'man la qasamtu. Nabi tertolak pi sampai dekat satu pokok berduri banyak.
Nabi kata kalau aku ada harta banyak duri ni, banyak duri ni aku bagi bedak semua dapat. Nabi nak bagi tahu kata kalau hampa mai banyak mana pun aku ada, harta yang aku miliki semua aku akan bagi. Jangan usah hati. Pasal itu tuan-tuan baca dalam hadis Nabi tengah salat, teringat ada harta seketul emas belum diagihkan. Habis daripada salat, sahabat kata Nabi tak berzikir, terus Nabi balik ke rumah. Balik terus ke rumah, ambil ketui emas pi bagi dekat semua yang layak. Nabi tidak bertangguh, bagi semua yang layak. Siapa yang patut dapat Nabi bagi? Mai berhabaq kat sahabat tadi semayang teringat ada ketui emas. Hadis yang masyhur. Nak habaq kata Nabi kalau ada tak payah usah hati lah. Kalau dia tak bagi tu tak ada ah. Nampak tuan? Nabi kata apa? La qasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabanan. Aku akan mengagih-agihkan semua apa yang aku ada sehingga aku tidaklah menjadi orang yang bakhil, orang yang pembohong ataupun orang yang kedekut. Aku akan bagi semua. Tapi kalau hampa mai minta aku tak bagi tu, aku memang tak ada. Nampak? Itu Nabi SAW. Pasal itu tuan-tuan baca dalam hadis Abu Bakar Umar. Bila dia keluar, Nabi kata ma akhrajakuma. Apa pasal keluar? Ju', lapar. Nabi kata, Nabi pun tunjuk perut dia, aku pun lapar. Nabi. Akhirnya Nabi bawa pergi rumah sahabat. Sahabat jamu, siapa yang makan? Abu Bakar dulu, Umar dulu, lepas tu baru Nabi. Yang tu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya menariknya tuan-tuan, kita akan jumpa satu ayat yang menjadi bukti bahawa Nabi cinta pada kita. Ini ayat Quran. Tuan-tuan sendiri balik boleh baca surah Taubah ayat 128. Tuan-tuan baca ayat ni, tuan-tuan akan tengok begitu dalamnya ingatan dan cinta Nabi pada kita. Ni kita duk cakap ni tentang Nabi ni. Saya tengok kadang-kadang ada manusia tuan-tuan, artis dia kahwin 3-4 malam teriak tak habis-habis. Susah hati dah. Artis tu tak fikir kat dia pun. Tuan-tuan sayang siapa-siapa, pemimpin ke apa ke, pasal tu Nabi ajak kita tuan-tuan. Nabi ajak kita. Manusia yang kita kena sayang sungguh-sungguh ni, yang tak ada limit, yang tak ada had ni, sepenuh hati dan jiwa kita, Nabi saja. Orang lain tuan-tuan berpada-pada. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Nabi kata kalau kamu nak sayang ataupun cinta pada sesiapa pun daripada kalangan manusia, keluarga, pemimpin, artis ke, siapa ke, ustaz, hatta tok guru kita sekalipun, Nabi kata haunan ma, pada-pada ya. Tuan-tuan sayang kat siapa pun, tok guru ke, ustaz ke, siapa ke, pada-pada ya. Tapi masjid ni saya nak puji sikit, bagus masjid ni. Masjid ni bagus, terutama orang perempuan ni. Isteri saya duk main mengajar Quran orang perempuan ni. Esok dia main mengajar Kalau saya hari Selasa ni tuan-tuan jenuh makan. Saya ingat habis segala harta benda di rumah dia bawa mai. Dengan laksa, dengan putu mayung, dengan segala ikan, bagi ikan. Pasal kalau boleh, saya ingat kalau dekat-dekat belah mana lembu kambing dia heret mai bubuh dalam kereta tu. Punya nak ra'i tok guru bagus kan. Orang perempuan lah, saya mengajar orang lelaki-lelaki bukan kata ikan. Tulang ikan pun tak kelihit. Orang lelaki-lelaki ni dia styling. Dia nak ra'i tok guru dia styling. Tu saya melawak. Tapi saya nak abang kita sayang manusia haunan ma. Nabi kata haunan ma. Pada-pada ya. Pada-pada ya cukup. Kita sayang dia pada benda yang betul, kita tolong dia pada benda yang tak betul, kita tegur. Itu sikap dia dah, simple. Ayyakun, karena kata Nabi ayyakun, boleh jadi pada satu hari nanti orang yang kamu cinta, yang kamu bela, yang kamu sokong, yang kamu pertahankan itu baghidaka yauman ma, akan menjadi musuh yang kamu bertembung dengannya. Maka sebab itu bila kita sayang, kita tidak sampai kepada ta'assub. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah. Tapi Nabi memang kita sayang habis. Memang kita sayang sepenuh hati jiwa. Tak ada haunan ma. Nabi
mengatasi segala-galanya. Kerana Quran kata ni Quran ni, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu seorang rasul, min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Muhammad itu daripada bangsa kamu, daripada diri kamu, dia manusia seperti kamu. Azizun alaihi anittum harisun alaikum. Quran kata Muhammad itu, Rasulullah itu harisun, dia sangat tamak untuk kamu. Dia sangat tamak untuk kamu. Dia sangat pulun, bahasa orang utara. Muhammad itu, Quran kata, dia sangat tamak, pulun untuk siapa? Harisun alaikum, untuk hampa, bukan untuk dia. Quran kata. Sebab itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia kata apa? Dia kata Muhammad ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tutup dengan kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata apa? Dia seorang syekh di Mesir, pakar dalam tafsir. Dia kata apa? Dia kata Muhammad ni, Nabi Muhammad ni, di mizan, masa duk timbang, dia kalut umat dia. Masa dihisap, dia kalut umat dia. Timbang, mizan, hisap, bagi buku catatan, dia kalut umat dia. Masa di titian sirat, dia kalut umat dia. Masa di pintu syurga, dia kalut umat dia. Semua tempat waktu di padang mahsyar, Nabi kalut umat dia. Dia pergi tunggu ni mizan, dia tengok umat dia lepas tak lepas. Dia pergi tunggu dihisap, dia tengok umat dia selamat tak selamat. Dia pergi tunggu dia bagi buku catatan, tengok umat dia selamat tak selamat. Dia pergi berdiri di titian sirat, dia tunggu di titian sirat, dia tengok umat dia selamat tak selamat. Dia pergi di pintu syurga, dia pergi tengok siapa lagi tak masuk daripada umat dia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa selawat pada dia. Kalau tak cinta lagi, saya tak tahu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita belajar kitab ini, kita dapat buah daripada kitab ini, kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.